Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam program Sifu Show. Dan untuk episod kali ini kita lebih serius kerana kita akan bawakan seorang yang sangat-sangat tegas orangnya. Tapi ketegasan inilah diperlukan untuk membantu usahawan supaya lebih terurus, terutamanya 2020 ini. Siapakah beliau? Nantikan sebentar lagi. Korang bayar cukai, cukai LHDN, SST dan segala-gala cukai. Kalau korang belum bayar, korang berada dalam keadaan bahaya. Adakah korang bayar dengan sukarela ataupun bayar so smart? So ini bakal didedahkan oleh speaker jemputan kita sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya nak korang subscribe YouTube channel Sifu Babs dan juga follow di Spotify Sifu Babs. Okey, dengan ini saya mempersilakan Puan Zu dari Cikgu Cukai Pejuang Usahawan. Apa khabar Zu? Alhamdulillah, dah sangat-sangat dah. Dah sangat-sangat dia pun sanggup datang. Terima kasih saya ucapkan. Okey. So ramai orang bila sebut cukai ni dia takut Zu. Banyak usahawan kalau boleh tak nak bayar cukai, lari daripada cukai. Why are you running? Why are you running? Tapi sebelum kita pergi benda sentak-sentak tu, kita ceritalah sedikit apa perkembangan terbaru daripada Zu dan juga pejuang usahawan. 2019 sebenarnya banyak juga mata-mata yang kita dah celik kan. Okey. Pasal cukai dia lah. Sebenarnya diorang bukan takut Sifu. Okey. Diorang tak ada ilmunya. Tak ada ilmu cukai. So sebab itulah lari-lari. Diorang rasa sales diorang banyak, cukai diorang banyak. Okey. Itu je lah perspektifnya. Duit banyak masuk dalam bank. Itulah yang dimomok-momokkan. Sebab tu diorang lari. Lepas tu akhirnya diorang tidur tak lena. Diorang punya business tak proper. So Alhamdulillah Cikgu Zu 2019 dah berjaya educate ramai orang. So melalui apa tu, event ke, buku ke, daripada one-to-one ada yang datang. One-to-one ada. Sebab benda ni kan kadang-kadang isunya sensitif. Okey. Ramai yang datang, diorang prefer untuk duduk dan sit down untuk one-to-one lah. Okey. Kebanyakannya sebab tak nak digembar-gemburkan. Okey lagi. So ramai yang dah grad VDP, Okey. Volunteer Disclosure Program yang hari tu Lembaga Asyik baru habis Okey. September. Volunteer tu. Okey. Okey. VDP program. Lepas tu ramai juga yang bila dah start bayar cukai, banyaklah yang diorang dapat buat. Okey. Untuk increase value company diorang. Dapat buat loan, dapat buat Alhamdulillah. dapat buat investment. Bruh. Wow. So start dah ramai dah usahawan yang terbuka. Cintai cukai. Can I kiss you? Sure. Is that all? Yes, kaya dengan cukai. So lagi apa lagi yang berlaku kepada syarikat ataupun tim pejuang usahawan? Dah berkembang berapa ramai sekarang ni? Alhamdulillah sekarang ni kita ada lebih dari 20 orang. 20 orang. Yang di tag semua. So kita tak nak jadi usahawan yang biasa-biasa. Betul. Kita nak jadi usahawan yang luar biasa. Usahawan yang suka bayar cukai, yang bijak bayar cukai. Dia bukan Bijak. suka. Bijak bayar cukai. So kena bijak jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodoh bila bayar cukai. Ada yang bodoh juga. Ada juga. Bodoh tu maksudnya apa? Kurang cerdik lah. Kanan sangat ayat tu. Okey. Kurang cerdik yang mana dia bayar cukai. Okey, saya banyak ni lah dia nak kena bayar cukai. Dan kadang-kadang dapat advice yang salah. Bukanlah. Mungkin Okey. ada yang di luar sana yang ditipu tau. Okey. Macam kita ada jumpa. Ada satu kes tu. So masalah-masalah macam tu pun kita kena betul-betul. Sebabnya kita nak jadi pembayar cukai yang bijak, amount yang betul. Tapi bila kadang-kadang bayar banyak, belum tentu bank suka. Betul. So banyak diumumkan dengan benda-benda. Okey, kita boleh lihatlah Zu. Orang yang mungkin tak ikut cukai ni ataupun tak bayar cukai langsung ke ataupun tak proper cukai ni, apa masalah yang timbul kepada bisnes dia? Dia tak akan timbul dalam jangka masa pendek. Okey. Dia akan timbul dalam jangka masa panjang. Sebab Lembaga Asyik punya rules, kita kena simpan 7 tahun. Dokumen. Kalau Yes. SDN nak datang dia
Tiba-tiba pintu diketuk. Tiba-tiba muncul satu lembaga yang menakutkan. Dia boleh datang dalam tempoh 7 tahun. 7 tahun. So adakah rekod korang cukup 7 tahun? Kalau tak cukup, prepare lah. Itu biasanya dia datang sejak audit ni untuk orang yang contohnya tak bayar cukai langsung. Lagi yang tak betul-betul ignore diorang, dibagi surat pun buat tak tahu. Okey, tak lagi? respon. Lepas tu yang dia kurang bayar tapi di social medianya suka tunjuk-tunjuk, show off. Exposure tu besar. Tapi bayarnya seciput. Lembaga asing nampaklah ketidakseimbangan. Ataupun brand dia naik tinggi. Tapi bayar cukainya rendah. So korang berada dalam keadaan bahaya, diperhatikan oleh lembaga warna kuning biru. Okey. Macam menakutkan topik ni. So apa lagi efek bila dia tak patuhi cukai? Satu, dia kena audit tu. Okey, risiko audit. Dia di audit, katalah sales yang masa pick up tu tengah naik 2019. Mungkin dia tak datang 2020, 2021 dia datang nanti 2025. Masa tu duitnya mungkin dah tak ada. Dokumennya mungkin dah hilang. Betul. So masa itulah berlakunya gangguan emosi usahawan. Saya banyak jumpa kes macam ni, cikgu. Yang mana bila jumpa kes macam ni, dia kena waktu dia dah tak ada duit. Yes, betul. Kena bayar yang ke belakang. Penalti lagi. So sampai kena 1 million. Pada duit dah tak ada kan? Tak ada dah. Cash flow pun dah tight sangat dah. Dan kalau tak dapat bayar macam mana? Okey. So sebenarnya adalah caranya untuk kita settlekan hal. Biasanya yang berlaku lah, yang tak boleh bayar ni apa yang berlaku pada dia? Dia muflis ke? Dia akan disenarai hitamkan. Okey. Disenaraikan daripada keluar negara. Lepas tu, tapi satu nasihat saya, respon. Jangan lari. Jangan lari daripada HDM. Respon. Dia hantar surat, email, respon. Supaya kalau kita ada two-way communication tu, nampak maksudnya kita bagi kerjasama, insya-Allah kita tak akan disenarai hitamkan. Dan kita boleh appeal untuk buat bayaran. Dan ramai juga takut nak respon. Dia tak tahu nak respon macam mana. Tak tahu nak respon apa. So apakah tip dari Puan Zul kepada yang menonton ni? So senang je, jumpa kami yang tahu macam mana respon. Paling senang sebab dia ada caranya untuk kita menjawab dengan lembaga asing ni. Kita boleh lihat lagi, bila tak patuh undang-undang ni, dia mengganggu bisnes. Nak berbelanja pun jadi susah. So kita patuhi undang-undang tapi bukan menghinzir buta, tapi kita kena urus kita punya cukai dengan bijak dan kita boleh kaitkan ataupun kita gunakan untuk tujuan untuk kembangkan bisnes satu hal, satu lagi investment, betul? Sebab bagi mata bank, kita boleh cakap sales kita banyak mana, tapi buktinya adalah di borang cukai. So hanya borang cukai yang akan menentukan betul atau tidak income kita banyak. Okey, so ada orang tanya, Cikgu Zul, bayar cukai company ke personal? Kalau enterprise tu mungkin personal je. Tapi yang Sdn Bhd kena personal dan juga melalui syarikat. So kalau personal tu better bayar macam mana? PCB ke apa ke? So itulah nama dia urus cukai. So sekarang kita ni kadang-kadang usahawan ni itu pun masalah juga. Padahal dia tak tahu kalau dia ambil gaji, dia sebenarnya membesarkan profil individu dia. Tapi dia takut ambil gaji sebab dia kata takut tax dia jadi banyak. Sebab tu kita kena bayar PCB tu. Supaya itulah nama dia proses mengurus cukai. Supaya tak adalah pak sedebuk kita kena bayar satu figure yang besar. Ramai orang yang saya jumpa lah, berapa sale? 300,000, 500,000, 200,000 sebulan. Berapa profit? Adalah 40-50%. Berapa gaji? 3,000 je si Fufu, 5,000 je si Fufu. Sebab apa? Sebab ada orang advice tak boleh ambil banyak, nanti kena personal tax. So apa jawapan dia, Cikgu Zul? Ambil gaji besar mengikut kemampuan of course kita dan syarikat lah. Cash flow syarikat tu kena tengok juga. Tapi buat potongan cukai berjadual. Bayar bulanan, sampailah satu tahap kita dah tak perlu ambil gaji besar dah. Betul. Sebab tu syarikat dah boleh buat investment sendiri. Syarikat dah ada 3 tahun audit report, syarikat dah bayar cukai. Masa tu kita dah boleh relax sikit dan bagi syarikat pula yang start buat investment. Itulah yang saya buat, Cikgu Zul. Itulah yang Sifu buat, betul? So kenapa bayar cukai ni? Kita bayar cukai supaya kita bisnes boleh berkembang, betul? Senang mendapat kemudahan-kemudahan dari bank. Lagi? Apa lagi? Supaya kita mula-mula kita fokus dengan diri sendiri dulu. Kita nak besarkan kita punya investment, kita nak ada passive income, kita nak create semua ni sebab kita nak retire suatu hari nanti ataupun kita nak ada passive income. So kita fokus kat diri kita dulu, kita kena bayar cukai. Kemudian kita kena bayar cukai syarikat supaya bank nampak kita ada improvement. Betul. Masalahnya ada orang yang buat sale ratus ribu juta tapi tak lepas dengan bank disebabkan kurangnya profil.
sanggup declare rendah Okey. untungnya semata-mata nak bayar cukai rendah. Okey. Tapi apa? Tapi sebenarnya ada je cara untuk kita ambil duit syarikat itu nanti dulu. bayar cukai. Itu nanti dulu. Kita boleh lihat banyak founder business, owner business, daripada dia bayar cukai, baik dia beli kereta Mustang ke Audi ke BMW, pergi travel sana sini, dia habiskan duit. Lepas tu bila contohnya berapa tahun lah, lepas tu tiba business tak okey, duit dah tak ada. Katanya duit ni kena rasa, kena reward diri. So apa pandangan Cikgu Zul? Okey, bagi saya reserve tu tetap kena ada. Tapi kalau letakkan cash dalam syarikat, dia tak bagi return yang banyak. Okey, so ada caranya macam mana director ataupun shareholder boleh keluarkan duit syarikat, sebab investment tu banyak berlaku di individu. Yang banyak returnnya dekat individu. So director, shareholder ni keluarkan, pergi invest, sebab akhirnya apa-apa jadi dekat syarikat punya cash flow, siapa yang dapat balik? So jangan pertikaikan. Kenapa founder ambil duit atas tujuan-tujuan yang macam ni lah. Bukan ambil duit pergi joli. So kita gunakan untuk backup balik, untuk beranakkan duit. Beranak balik. Contohnya semalam saya jumpa Haji Asri. Sifu punya investment saham tu dah naik 20%. Wow. 6 bulan je. Tu contoh. 20% tu. Siapa nak bagi? So sebab itu founder kena ada saving. Betul. Saving yang diberanakkan. Saving yang boleh bagi return lebih daripada inflasi. Itu adalah saving. Betul. Semudah-mudah ASB lah. Dan kita boleh lihat juga banyak founder-founder business, yang saya dah kenalkan pada Zul, yang mana bila mereka nak kembangkan bisnes ataupun nak tambah production pada projek-projek raya, so mereka menggunakan kaedah-kaedah dari bank seperti OD, overdraft, yang mana overdraft ni sendiri datang daripada apa? Bank facilities. Dan juga loan. Okey. So maksudnya kita tak payah pakai duit cash yang kita ada. Cash yang kita ada kita boleh simpan. Dalam masa yang sama, ibaratnya kita orang kata one stone two birds lah. Menembak dua burung menggunakan satu stone. So maksudnya duit yang kita ada kita simpan, dividen tu tak dapat, tapi kita boleh beranakkan sebab kita tahu bisnes kita boleh bagi return yang mungkin lebih besar, 10% ke atas. So kita gunakan overdraft tu untuk beranak. Orang faham ke tak faham? Muka macam tak faham je tu. Nampak muka macam tak faham. Tak apa, kurang-kurang korang tahu, dengar. InsyaAllah kalau korang kaji lebih mendalam lagi, insyaAllah korang lebih faham. So sebelum kita tamat lah, ramai yang tertanya mungkin ada cara nak kurang-kurangkan cukai ni. Contoh apakah yang kita boleh buat sebagai seorang founder business? Mungkin beli kereta ke, pergi melancong ke, yang boleh mengurangkan cukai. Tapi mengurangkan cukai dalam keadaan bijak, tidak mengakibatkan cash flow tu menipis. Apakah cara? Sebenarnya banyak caranya untuk kita kurangkan cukai secara sah. Maksudnya kereta salah satunya, tapi kita kena tengok tak semua orang sesuai. Kereta tu yang paling utama, dah beli, dah cash flow, dah confirm keluar every month. Tapi cukai ni tak adalah banyak mana pun yang boleh dikurangkan. So kita tengok bahagian-bahagian production. Contohnya macam kita reward team. Contoh kita bawa pergi, kalau yang team sales yang ramai, bawa pergi mana-mana. Satu, kita boleh naikkan dia punya spirit lah. So untuk generate lagi banyak income kepada kita. Dalam masa yang sama, benda tu juga boleh mengurangkan cukai. So gunakan cash flow kita ni ke arah production. Apa saja yang melibatkan production boleh mengurangkan cukai. Production, productivity staff yang boleh datangkan result. Ya, betul. Dan dari sudut individu, kalau kita nak ambil duit company tanpa membayar cukai, itu pun ada jugalah. Kita sendiri ambil dividen contohnya. Dividen selepas cukai. Dividen selepas cukai. Maksudnya itulah caranya. Tapi kalau ceritanya tak nak declare untung tinggi, tax tak nak bayar tinggi, tiba-tiba nak ambil dividen tinggi. Tak logik lah. Tak logik tu. Kan? So adalah cara-caranya. So daripada sudut syarikat, sebenarnya banyak perbelanjaan yang boleh mengurangkan cukai. Pergi travel boleh kurang cukai, marketing boleh belajar, training. Belajar dengan Superbet. Kalau tak bayar ke kelas Superbet, saya beritahu. Daripada banyak hasil, kita pergi training dan kita boleh generate lagi banyak income daripada marketing. Itu sebagai consultation fee lah kan. Training fee semua tu. Semua itu boleh mengurangkan. Kalau renovate office, orang suka renovate office.
Cukai rupanya. Itu yang selalu orang perasan. Saya dah terkena dah 13 office saya renovate. Sebab dia dah jadi aset. Bila dia jadi aset, dia duduk item balance sheet. Itu dah tak boleh mengurangkan cukai. Daripada dia bayar tinggi-tinggi dekat lembaga hasil, lebih baik digunakan tu untuk dapatkan ilmu dan generate lebih banyak. Dan yang paling penting, zakat. Ya, itu yang wajib. Wajib dan boleh tolak cukai 100%. Kalau syarikat 2.5% daripada keuntungan. Kalau personal, suka hati. Ya, sebanyak mana cukai yang kita kena, kalau Nak kita bayar semua pun boleh. Kalau Boleh. company tetap 2.5. 2.5%. Sebab tu kena bijak juga dalam mengurus. Kadang-kadang ada yang kata, saya dah berzakat banyak sekarang. Okey. Dan kena tengok juga tempat-tempat yang kita berzakat. Bukan Okey. sebarang-sebarang zakat lah. Sekarang ni pusat zakat pun dia boleh bagi balik duit untuk kita bagi sendiri. Contribute sendiri. Betul. So senang cerita, buat bisnes ni kita kena patuhi undang-undang. Okey, cukai, LHDN, SST. SST supaya siapa yang terlibat. Okey. So compliance audit, lembaga hasil, semua itulah. So bila korang ikut undang-undang, insya-Allah bisnes korang lebih selamat, lebih sustain dan insya-Allah boleh berkembang lebih laju lagi. So pesanan terakhir, Secukuplah lari dari cukai, jadilah pembayar cukai yang bijak sebab kita kena tahu banyak sebenarnya pelepasan-pelepasan yang kita boleh dapat. Yang penting kita kena ada ilmu. Jadi Ada ilmu. Jangan jadi usahawan yang semua benda nak lari nanti sibuk dengar kata orang, bodoh ni bayar cukai tinggi. Memang bodoh kalau dia tak tahu cara yang betul. So dapatkan servis, dapat consultation dari yang pakar. Terpulang pada anda nak percaya tak nak percaya, mungkin dah terkena nanti baru cari orang-orang yang pakar ni. Macam itulah. Okey, terima kasih kita ucapkan. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye bye.